Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan majlis dengan bacaan doa oleh Muhammad Zahid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Okay. So, kita mulakan kita punya presentation. Presentation kita mulakan dengan soalan 11 daripada kumpulan Zahid dan juga Khairi. Okay, dipersilakan. Okay, kita bincang soalan A1 Okay, apa maksud momentum? Momentum ni dalam apa daya dan gerakan satu kan cikgu kan? Iya, betul-betul. Okay, maksud momentum ialah hasil dari jisim dan halaju. Jisim ialah M, halaju adalah V. Formula dia M darab V. Lepas tu A2 pula. Kita Okay, dia first soalan dia nyata ni 5 markah. So soalan pertama dia nyatakan jumlah momentum pistol dan peluru dalam rajah 11.1. Okey, dia jumlah dia adalah jawapan dia adalah kosong sebab contoh pistol tu asalnya pegun. So kelajuan dia contoh kalau dia tembak pun selepas tu dia akan pegun juga. So nanti dia akan contoh punya berat M dia punya. Tapi halaju dia ialah kosong. So nanti hasil dia tetapkan kosong. Jadi sebab tu jumlah momentum peluru adalah sifar. Faham tak? Ada nak tanya? Oh, channel ni. No. Okay, cikgu tanya Khairi. Momentum awal tadi, awak cakap dia pegun kan? Momentum awal, dia kosong sebab awal tu dia pegun. Okay. Sebab apa? Momentum selepas, dia akan dapat kosong juga. Sedangkan peluru tu bergerak kan? Peluru bergerak ke depan, pistol akan picu tu akan bergerak ke belakang. Tapi sebab apa momentum dia kosong juga yang selepas pelanggaran tu? Sebab sekejap. Tak tahu aku sebab kat awal dengan dia asal sebab kat MV1 dengan MV2 sama je aku. M1 ya sebenarnya macam ni, kalau momentum dia sebelum pelanggaran dengan selepas pelanggaran dia sama. So kalau momentum awal tadi kosong, momentum akhir pun kosong jugalah. Satu je sebenarnya. Okay, sebab dia momentum awal dengan akhir sama. Kalau awal kosong, akhir pun akan jadi kosong juga. Okay, bila awak tambah dua-dua tu dia akan jadi kosong. Okay, teruskan. Okay, soalan kedua bandingkan arah. Okay, yang kedua bandingkan jumlah. Oh, yang ni sama tadi. Okay, bandingkan jumlah momentum
dah selepas peluru yang ditembak kan cikgu jawab dah tadi tu. Cikgu dah terang dah. Okey, bandingkan magnitude dan arah momentum peluru tu. Yang ni momentum kenyal lah cikgu kan? Pelanggaran kenyal kan? Pistol dengan peluru lah. Dia letupan. Oh, mekanisme letupan. Dia letupan sebab V dia kosong, awal dia kosong. Kalau dua-dua objek tak bergerak, berguling tiba-tiba bergerak kan. Yang tu konsep letupan. Okey. Jadi jawapan dia adalah magnitude peluru dan pistol dia sama, tapi momentum peluru dan pistolnya dia arah dia berbeza, so dia akan dapat dapat nilai negatif. Mekanisme meletupan ni M1 V1 sama dengan negatif M2 V2. So yang tu yang arah berlawanan dia. Sebab dia akan tertolak ke belakang. Okay je. Betul? Dan kalau contoh dia tanya prinsip fizik yang diaplikasikan kepada gerakan peluru dalam pistol itu, jawapan dia prinsip keabadian momentum. Itu je. Okay. Khairi, awak boleh tak ajak kat mereka cara macam mana awak nak tulis isi tu, macam mana awak nak tahu nak tulis 5 markah ni, maklumat dekat soalan tu. Boleh tolong tunjuk tak macam mana nak baca, nak cari isi tu lah. Cara nak tulis isi tu. Tulis isi tu lah cikgu. Awak highlight lah, highlight. Markah kan. Betul, tengok markah. Tak apalah. Awal kita tengok markah ni, okey 5. So kita tengok baca soalan. Okey, kita tengok soalan atas ni. Nyatakan jumlah momentum pistol dan peluru. Ni satu soalan, so yang ni satu markah. Betul. So kena bagi satu fakta lah. Sebab dia nyatakan kan. Bagi satu. Dua rajah atas tu. Okey, ni bandingkan jumlah momentum sebelum dan selepas peluru tu ditembak. Okey. Kalau dia so bandingkan, dia antara sama, lebih atau kurang. Okey lah. Ya, betul. Sama, kurang atau lebih besar. 3 tu je jawapan kalau bandingkan. Okey. Okey, soalan bandingkan. Okey, banding dia satu soalan tapi dia 2 markah. Bandingkan magnitude dan arah peluru. So yang ni yang 2, bandingkan magnitude, ni satu markah, atau arah dia pula satu markah. So sini markah. Okay. Dan terakhir, okey, nyatakan prinsip fizik yang boleh diaplikasikan dalam gerakan peluru dan pistol itu. Ini markah terakhir, cukup 5. Walaupun soalan dia dapat tapi ada satu soalan tu 2 markah. Okay, bagus. Okay, ada soalan nak tanya? Aku dah ketak kau nak kena present, tak banyak tanya. Okay, boleh teruskan Khairi? Okay, seterusnya saya Sarah Zahid tak saya kena. Okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar cikgu? Dengar? Ya.
Soalan sebelah, soalan B. Soalan dia, menggunakan prinsip fizik, terangkan pelancaran roket. Ni pun momentum juga. Tajuk dia daya dan gerakan. Kalau nak tengok soalan dia lebih kurang dengan buku latihan kita 4 tahun lepas, muka surat 44. Yang aplikasi prinsip keabadian momentum dalam teknologi pelancaran roket air. Itu roket air, ni roket. Okay, first kita tengok markah. Markah dia tulis 4 markah. Jelas tu? Jelas. Clear. Kat sini saya bagi 3 fakta dan 1 huraian. Huraian tu yang keempat. Hal ini akan menghasilkan. Okay, jawapan yang pertama, bahan api hidrogen dan oksigen akan terbakar di dalam kebuk pembakaran. Okay. Yang kedua, gas panas akan dipaksa keluar melalui exhaust dengan halaju yang tinggi. Yang ketiga, halaju yang tinggi akan memberikan roket tersebut suatu momentum yang sama, magnitude pada arah bertentangan. Nampak? Dia halaju dengan momentum ni dia songsang kan? Okay. Bukan dia terus. Dia dah terus. Sorry. Yang huraian dia, hal ini akan menghasilkan satu daya tolakan yang kuat dan akan berdolak roket ke atas. Okey. Faham tak? Ada yang tak faham tak huraian ni? Dia macam ni sebenarnya. Ada satu roket. Okay, bila dia buat pembakaran dalam kebuk dia, okay, tekanan yang tinggi tu akan menyebabkan gas tadi tu dia keluar ke exhaust. Macam awak bayangkan exhaust motor tu, okay, pembakaran enjin dia keluar asap tu kan. Sama juga macam roket. So gas yang panas tu akan keluar melalui exhaust. Dia keluar dengan halaju yang tinggi lah. Nampak kan nombor 3 point ni, halaju yang tinggi. So bila halaju gas tu tinggi ke belakang, dia akan menolak roket tu ke arah yang bertentangan. Okay, sebab dia nak kekalkan momentum yang awal tadi tu. So gas bergerak ke belakang, roket bergerak ke hadapan. Okay, itu yang menyebabkan roket tu boleh bergerak dengan laju yang sama tu, momentum yang sama ke arah bertentangan tu. Okay, so nombor 4 Zahid dah explain lah. Nombor 4 Zahid dah explain kan? Ke tak lagi? Zahid? Adakah line cikgu terputus? Ada, okey ada. Saya baca tadi tu. Okay, so next slide . Okay, ni soalan yang 10 markah tu yang kena cikgu orang yang kena buat jadual. Okay. Ni dia punya gambar jauh dia. Raja 11.3 menunjukkan struktur sebuah enjin jet bagi sebuah kapal terbang jet yang kecil. Tahu gambar rajah ni? Awak nak ni kan? Okay. Awak kena terang soalan dulu lah. Soalan tu dia nak apa? You are required
Mana BI lah, tak tahu baca BI. You are required to give some suggestion to improve the design of the jet engine so that it can be used on a larger jet blade that travels at a higher speed. Dia nak laju tu, dia nak guna engine yang sama tapi nak guna dekat jet yang lebih besar. So, using the knowledge on forces and motion and the properties of material, explain the suggestion based on the aspect label. So, awak kena berdasarkan pengetahuan awak lah tentang daya dan gerakan dan juga bahan. Explain, awak nak pilih ciri-ciri yang macam mana. So, berdasarkan soalan ni, dia dah ada bilah pemampat, kebuk pembakaran, bilah turbin, nozzle, pemancut bahan api. Okay, so berdasarkan soalan gambar rajah ni awak dah boleh bagi isi. Alright, so Zahid? Saya lain slow je. Khairi boleh bantu, Khairi? Boleh. Sekejap. Tak ada dapur. Okay. Ada beberapa cadangan untuk membaiki enjin jet. Okay, ni dia dah labelkan bahagian-bahagian jet ni ada 5. Kan ada 10 markah, so dia dah bagi dah 5. So 5 ni 5 ciri dengan huraian. Tapi nak bagi lebih pun boleh kan cikgu kan? Boleh, tak ada masalah. Okay, apa kita start daripada gambar yang tu. Okay, bilah pemampat kat depan dia tu. So Zahid dia menambah bilah ya okey, dia bilangan bilah tu supaya lagi fungsi kenapa kita kena tambah banyak, sebab tujuan kita nak penambahbaikan ni untuk supaya jet itu boleh digunakan pada sebuah kapal terbang jet yang lebih besar dan bergerak lebih laju. So fungsi supaya dia boleh angkat objek yang lebih besar dan bergerak lebih laju. So kita kena tambah bilangan bilah dia supaya jumlah udara nak masuk untuk lahir slow je. Dengar sikit, dengar putih-putih. Tapi dengar lah. Dengar. Okay. Okay, yang kedua kita tengok ciri kedua ialah penambahan serum pembakaran. Okay, dekat kebuk pembakaran ni kita tambah saiz dia supaya dapat udara masuk untuk pembakaran. So apabila kita menambahkan saiz dan ruang dia, so lebih banyaklah ruang pembakaran tu dapat dijana. So lebih banyak tenaga ataupun suhu yang dapat digunakan untuk bergerak lebih laju jet tu. Okay. Yang kedua, menggunakan bahan takat lebih tinggi pada bilah turbin. Okay, dia menggunakan bahan takat. Okay, yang ni bilah turbin tu kita menggunakan bahan yang mempunyai takat lebu yang tinggi. Maksudnya dia tak mudah panas. Sebab nanti kita kan nak guna tenaga haba yang tinggi supaya dapat bergerak lebih laju. So bahan tu pun kena tahan panas jugalah. Okay, sebab dia macam ni juga sebab menahan gas exhaust yang bersuhu tinggi dari ruang pembakaran. Okay, yang seterusnya kurangkan diameter muncung. Diameter muncung ni kat mana? Tu nozzle ni dekat ni nozzle muncung belakang. Yang tu dia. Meningkatkan hal laju gas exhaust. Yang ni saya tak tahu sebab apa. Awak bayangkan kalau awak ada pak ayak kan? Pak ayak, awak kalau nak siram pokok, kita akan bagi muncung depan tu kecil kan? Kita akan picit, bagi kecil, so ayak akan bergerak dengan lebih laju. Betul tak? Okay, faham. Ni konsep dia sama lah. Bila kita kecilkan tu, nozzle kat belakang dia tu, so udara yang bergerak tu dia akan bergerak dengan lebih laju. Ni konsep tekanan juga. Okay, next. Okay, yang seterusnya menambah bilangan penyuntik bahan bakar.
Okey. Yang ni saya tak tahu macam mana tapi yang ni kat mana pula cikgu? Yang ni dekat sini penyuntik bahan bakar. Ni. Bukan. Penyuntik. Ni kot fuel injector ni. Pemecut bahan bakar tu. Ha. Dia apa cikgu? Turbo lah. Dia nak kita masukkan bahan bakar, kita masukkan apa minyak tu yang kita nak bakar. Kita nak buat pembakaran, kita kena ada bahan bakar kan, minyak ke gasolin ke. Oh, So okey. kat situ tempat untuk masukkan bahan api lah. Biasanya jet ni kita pakai kerosin. Minyak gas tu ni kita duk pakai pelita tu kan, minyak gas tu. Kerosin kita pakai yang tu. So kat Faham, fuel faham. injector ni, fuel injector ni tempat nak masukkan minyak tu lah. Okay. Oh, So, jadi kalau cikgu terang. Okay, so bila kita tambah bilangan penyuntik bahan bakar tu, so jumlah bahan bakar yang masuk tu lagi banyak. So lagi terbakar lagi banyak, so lagi cepatlah masa pembakaran tu. Okay. Kalau kita buat sikit je, bahan bakar yang nak terbakar tu tak banyak lah. Bila banyak bahan api, lagi banyak pembakaran. Baik Okay. cikgu. So Terima kasih, cikgu. soalan sebelah sama-sama. Okay, so soalan sebelah, ada siapa-siapa nak tanya soalan? Okay, kalau tak ada, kita pergi ke soalan 10. Soalan 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jawapan soalan 10 apakah yang dimaksudkan dengan laju? Laju adalah kadar perubahan jarak terhadap masa. Okay. Soalan B, dengan menggunakan konsep momentum dan inersia, terangkan mengapa had laju dan had muatan dikenakan ke atas kenderaan berat seperti Raja 10.2. Okay, dekat sini boleh bagi, dia bagi 4 markah, kita boleh bagi lebih 5 atau 6. Okay, kat sini ada 6. Momentum bergantung kepada jisim dan hal laju. Inersia bergantung kepada jisim. Momentum sebuah kenderaan adalah tinggi apabila kenderaan bergerak dalam hal laju yang tinggi. Inersia tinggi apabila jisim muatan bertambah. Momentum tinggi menyebabkan daya impas yang tinggi semasa pelanggaran. Inersia tinggi menyebabkan kenderaan yang membawa muatan berat susah untuk berhenti. Kat sini ada apa-apa tak nak tanya? Kalau tak ada kita nak proceed. Dia tak berani tanya. Tak ada salin. Tak ada salin. Amisha buka sikit begini. Buka sikit, bagi lama sikit. Tak apa, nanti filenya Amisha share dalam group pun tak apa kan? Boleh? Nanti Amisha share dalam group lah. Yang mana bahan-bahan ni tadi, yang mana boleh typing ni awak boleh share dalam group. Yang tak typing pun boleh share dalam group. No? Okay. So tak kalut sangat kawan awak nak dengar orang explain sambil salin. Okay, seterusnya. Soalan C. Jadual 10.3 menunjukkan 4 lori tangki K, L, M dan N dengan spesifikasi yang berbeza. Anda dikehendaki menentukan lori tangki yang paling sesuai digunakan untuk menghantar bahan api yang mudah terbakar dengan selamat. Dekat jadual ni dia bagi 4 siri markah dia 10 markah. Jadi kita kena bagi 5
4 ciri dan satu lori yang terbaik, jenis lori yang terbaik yang kita akan gunakan. Ciri yang pertama, Baik. Okay. tangki. Untuk ciri yang pertama ni kita mesti menggunakan banyak tangki bagi mengurangkan emisi. Sebab bila untuk poin yang kedua, ciri yang kedua ialah bilangan tayar. Aisyah, cikgu nak tanya boleh? Ya, Kan awak letak banyak tangki kan? ya. Dekat soalan dia buat apa 5 kan? 5. Lepas tu apa? Boleh tak kalau kita nak buat ciri-ciri tu kita nak letak bilangan? Boleh tak kat situ? Tak boleh kot. Boleh tak kita nak letak bilangan? Ya, kalau untuk jawab soalan ni kita tak boleh letak bilangan. Sebab tak boleh. Okey, jumlah tu kita tak boleh letak. Kita cuma habaq banyak atau sikit je. Sebab kalau kita pilih 5 Cik Syah, sekejap kalau tiba-tiba dalam benda apa tu? Situasi yang sebenarnya dia pun tak guna 5, dia pun guna 8, dia guna 10. So jawapan kita akan jadi salah lah kat situ. So kita ambil banyak, sikit. Itulah. Okey. Kita tak boleh letak bilangan. Ciri yang kedua, Okey, teruskan. ciri yang kedua ialah bilangan tayar. Tayar yang digunakan, banyak tayar yang akan digunakan supaya lori itu lebih stabil. Okey, bagus. Ciri yang ketiga, sistem brake yang digunakan. Sistem brake yang digunakan ialah brake ABS. Guna brake ABS sebab bagi mengelakkan tergelincir. Okey. Ciri yang keempat, jarak kepala lori dari tangki. Jarak dia kena jauh supaya dapat menambah masa hantaman. Sebab kalau jarak tu dekat, masa hantaman dia tu akan tingkat menyebabkan hantaman dia tu cepat. Oleh itu, ciri-ciri yang paling sesuai, lori yang paling sesuai yang untuk digunakan adalah lori M. Sebab lori M ni mempunyai banyak tangki, tayar yang banyak, brake dan menggunakan brake ABS dan jarak dari kepala dan jarak kepala dari tangki jauh. Soalan D. Sebuah lori tangki berjisim 4,800 kg memecut dari keadaan pegun sehingga mencapai laju 90 km per jam dalam 10 saat. Kira pecutan lori tangki. Kita ambil 90 km ni tertukar kepada meter. 90 darab 10 kuasa 3 per dengan 1 jam 1 darab 60 darab 60 sama dengan 360 saat. So kita akan dapat 25 S-1. Lepas tu kita guna rumus pecutan V tolak U per T. So kita ambil 25 tolak kosong per 10 saat. So kita akan dapat jawapan dia 25 ms-2. Okey. Dua, kira daya yang bertindak ke atas lori tangki. Yang ni kita guna formula daya F sama dengan MA 4,800. Kita darab dengan 25 ms-2 tadi, kita akan dapat 12,000 Newton. Habis dah go. Okey, habis dah Ya. Okey, so ada soalan tak nak tanya soalan 10 ni? Ada soalan nak tanya? Rai ada nak tanya soalan? Okey.
Kalau tak ada, kita teruskan ke soalan 9. Soalan 9 ni, 9A, apakah yang dimaksudkan dengan impuls? Impuls ni perubahan momentum. Lepas tu soalan B, menggunakan prinsip keabadian momentum, terangkan prinsip kerja roket. Apabila campuran gas yang besar terhasil ke bawah, mengikut prinsip keabadian momentum yang sama, magnitude tetapi berlawanan arah terhasil ke atas. Momentum ini menghasilkan daya tujah ke atas yang besar dan roket yang bergerak roket akan bergerak ke atas. Faham tak? Ada soalan tak? Ya, Saya faham. Ulang balik Kak Izzah. Okey. Campuran gas yang dalam kebuk pembakaran tu, dia akan menghasilkan gas panas yang berkelajuan tinggi. Dia akan terhasil ke bawah, dia macam terkeluar kan. Lepas tu momentum besar terhasil ke bawah. Mengikut prinsip keabadian momentum yang sama, magnitude, tapi berlainan arah terhasil ke atas. Faham? Momentum ini menghasilkan daya tujah. Okay. Faham. Okay. Soalan seterusnya. Soalan C. Ketumpatan bahan yang Anda dikehendaki memilih bahan yang paling sesuai untuk digunakan sebagai tilam mendarat. So, ketumpatan bahan dia kena rendah sebab nak bagi ringan. Lepas tu, ketebalan yang tinggi bagi mengurangkan daya impuls. Ketebalan tilam, kekenyalan tilam yang tinggi bagi menambah masa impuls dan kebolehan menyerap air yang tinggi. Okey, soalan ni semalam cikgu rasa cikgu bagi tahu dah, tapi mungkin awak tak perasan sebab dah lewat dah. Okey, tengok soalan nombor 4 ni kan. Nombor 4 ni dia sepatutnya sama dengan rate of air absorption, perasan tak? So kalau rate of air absorption tu sebenarnya adalah udara. Okey, ni sebenarnya adalah kebolehan menyerap udara. Okey, bukan air. The ability to absorb air of the material. Awak tukar soalan ni, water tu delete jadi air, lepas tu kebolehan menyerap air tu delete, dia sebenarnya adalah udara. So cikgu duk cari pening kot semalam soalan ni. So sebenarnya dia adalah kebolehan menyerap udara. Sebab kalau air, biasanya untuk lompat tinggi ni kita akan pakai pelapik dia tu. Pelapik tu kalis air. So mustahil kebolehan menyerap air tu yang tinggi. Okay? So soalan tu ada salah sikit. Biasanya kita akan pakai yang kalis air lah sebab kita tak mau bila lompat tengah hujan ke apa ke, tilam tu duk serap air. Sekali jadi satu kerja pula nak kena jemuk pula kan. So sebenarnya dia kebolehan menyerap udara. Tukar sikit je. Jawapan awak tadi dah betul dah. Yang lain tukar soalan je. Tukar soalan lah sikit ni, salah ejaan translation. Okay. Terusnya, sebuah kereta mainan berjisim 2 kg bergerak dengan 3 ms -1 sepanjang permukaan jalan mengufuk yang licin. Kemudiannya dikenakan oleh satu daya malar 10 N di dalam 2 S. Hitung tenaga kinetik awal
kereta tersebut. Tenaga kinetik, rumus dia, tenaga kinetik sama dengan 1/2 jisim kereta dengan hal laju. Kan cikgu? Betul? Hal laju. Lepas tu dapat jawapan dia 9J. Lepas tu Okay. yang kedua, pecutan kereta. Kita guna formula F sama dengan MA. So, F dia sama dengan 10N. M dia sama dengan 2. So, nak cari A dia, A sama dengan 5. M negatif 2. Lepas tu, tenaga kinetik. MS, S hilang. Oh, MS negatif 2. Ya. Tenaga kinetik akhir kereta. Mhm. Mula kita kena cari V ya cikgu. Ya, cari V dulu. Sebab tenaga cari kinetik kan kita pakai 1/2 mv square kan. Ya. Kita cari V dulu. Lepas tu ambil 3 ms negatif 1 tu tambah dengan pecutan darat berat cikgu. Lepas tu dapatlah velocity. Lepas tu cari Mana berat? Yang berat? 5 mana, darat. Lima. T masa. T masa. Masa silap. So dapatlah velocity dia 13 ms negatif 1. Lepas tu cari tenaga kinetik ni macam yang soalan 1 tadi. 1/2 darat berat dengan hal laju kuasa 2. Lepas tu dapat tenaga kinetik 169J. Dah. Okey, bagus. Ada soalan nak tanya? Rumus V sama dengan U tambah AT tu macam mana dapat? Tu adalah rumus gerakan linear. Belajar form 4 dulu. Okey, kalau tak tahu, terlupa, tak tahu, rasa macam tak pernah belajar, tengok balik form 4. Okey? Okey. Okey, cikgu. Alright. So, seterusnya kita pergi soalan 1 dulu. Amal ada? Ada, cikgu. Okey. Awak Dina tidur. Rasa lega ke lepas ni? Okey, kita pergi dekat amal dulu. Tapi soalan yang senang sikit. Senang, satu markah. Dia satu markah ni soalan yang senang-senang lah. Tapi kalau kita tak ingat, kita salah tulis, memang salah lah. Dia takkan ada option yang kedua, ketiga, dia tak ada. Kalau satu jawapan, yang tu je jawapannya. Okay? Oh, okey. Tu apa? Jawapan dia berat. Kuantiti fizik yang diukur berat. Lepas tu unit SI yang ditunjukkan tu Newton. Lepas tu C nyatakan skala terkecil sama dengan 0.05. 0.25 tu bahagi 5 baru dapat dia jawapan. Lepas tu D alat pengukur nyatakan kaedah untuk membetulkan alat sifar, tolak pelaras tu pergi kat sifar. Senang kan soalan nombor 1 ni. Tapi kalau salah. Contoh unit SI tu, dia tak ada jawapan yang lain lah. Tu je. Alright, kita pergi soalan mana? Soalan 2 boleh? Soalan 2 ni, dia tanya apakah yang dimaksudkan dengan hal laju? Jawapan dia kadar perubahan sasaran. Lepas tu yang B ni, yang betul dia yang bawah ni, yang kereta itu bergerak dengan pecutan sifar. Lepas tu seterusnya ditanya kira jarak yang dilalui oleh kereta magnet itu. Kalau nak cari jarak dekat graf
laju masa, ambil luas graf tu. Jadi kita 1/2 darab 2 darab 4 dapat 4. Lepas tu 2 darab 4 dapat 8. Dan 1/2 darab 2 dapat 2. Lepas tu tambah je yang kan yang ni kan. Graf ni hasilkan segitiga, petak dan segitiga. Sebab dia macam ni. Lepas tu dah dapat luas segitiga, dapat luas segi 4 dengan segitiga yang lagi satu tu, tambah je semua nak dapat jarak dia. Lepas tu yang ke Roman ni, apakah yang diwakili oleh kecerinan graf laju melawan masa? Depan dia pecutan. Okey. Ada soalan nak tanya? Soalan 2 ni? Tak lagi pun. Okey. Tepi soalan 3. Wani dulu. Nur Syazwani. Ya, Ustaz nak share screen. Okey, bagus. Semua nampak kan? Nampak? Okey. Nampak. Assalamualaikum. Saya akan membentangkan tentang soalan nombor 3 berkaitan dengan momentum. Tajuk momentum tingkatan 4 bab 1. Tengok soalan dulu. Rajah 3 menunjukkan pergerakan sebiji bola bowling dan sebuah pin bowling sebelum dan selepas pelanggaran. Kalau tengok kat sini, ni sebelum pelanggaran dan ni selepas pelanggaran. Seterusnya, jadual di bawah menunjukkan momentum bola bowling dan pin bowling sebelum dan selepas pelanggaran. Ni keputusan dia. Kalau tengok kat sini, momentum sebelum pelanggaran kilogram meter per saat. Bola bowling 2.5 kilogram meter per saat, tapi pin bowling ni masih kosong. Tapi selepas pelanggaran, pin bowling menjadi 2.1 kilogram meter per saat, bola bowling menjadi 0.4 kilogram meter per saat. Soalan yang pertama, soalan A. Apakah maksud momentum? Momentum ditakrifkan sebagai hasil darab jisim dengan hal laju. Soalan B. Berdasarkan rajah dan jadual di atas, tentukan jumlah momentum bagi bola bowling dan pin bowling sebelum pelanggaran. Sebabkan pin bowling ni jumlah dia kosong, jadi kita ambil nilai bola bowling je. Seterusnya, dia minta selepas pelanggaran. Kalau kita tengok rumus dia, hasil darab jisim dengan laju, tapi kita kena tengok balik keputusan dia dah siap kira dah. Maksud dia kg meter per saat. Kalau rumus jisim darab hal laju, tapi keputusan dah bagi dah jisim dengan hal laju tu, jadi tak perlu darab, kita perlu tambah sahaja bola bowling dengan pin bowling. Bila tambah dapat sama juga keputusan dia dengan sebelum pelanggaran 2.5 kg meter per saat. Soalan C pula, bandingkan jawapan di B1 Roman dan B2 Roman. Jumlah disebabkan tiada perubahan kan, jadi jawapan dia sama. Jumlah momentum sebelum pelanggaran sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Soalan seterusnya, berdasarkan jawapan di B dan C, nyatakan satu kesimpulan tentang jumlah momentum. Berdasarkan yang ni dengan soalan B ni, dia kata nyatakan satu kesimpulan. Kesimpulan yang boleh dibuat kat sini ialah momentum sebelum pelanggaran sama dengan momentum selepas pelanggaran jika tiada daya luar tindak balas. Kat sini cikgu kata wajib ada jika. Kalau tak ada jika. Daya luar ni maksud dia geseran, rintangan udara dan sebagainya. Okey, soalan akhir sekali. Jumlah tenaga kinetik bola bowling dan pin bowling selepas pelanggaran berkurang. Kita kena peka dengan soalan. Soalan kata berkurang, bukan lagi sama seperti soalan yang di atas. Kalau soalan di atas dia kata sama sebab tiada perubahan antara soalan
B1 dengan B2 ni tak ada beza. Jadi perbandingan tu sama je. Tapi kalau tengok kat sini, jumlah tenaga kinetik tu berkurang. Lepas tu dia tanya lagi, apakah jenis pelanggaran ini? Pelanggaran tak kenyal. Sebab apa? Sebab jumlah tenaga kinetik berkurang. Kalau jumlah tenaga kinetik sama, yang tu dipanggil pelanggaran kenyal. Okey, ada apa-apa soalan? Yang itu apa jawapannya? Yang E. E. Pelanggaran tak kenyal. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih. Okay, thank you Syazwani. Kita pergi Anis dulu. Saya present. Alright. Okay, soalan nombor 5. Rajah 5 menunjukkan keadaan pelajar dan bola sebelum dan selepas lontaran. Dekat jadual tu dia dah bagi dah momentum sebelum lontaran dengan selepas lontaran. 5A. Apakah maksud momentum? Momentum ialah hasil darab jisim dengan halaju. B1. Berdasarkan rajah 5 dan jadual 5, tentukan jumlah momentum bagi pelajar dan bola. 1. Sebelum bola dilontarkan, jisim dia adalah kosong, kgms negatif 1. B2. Selepas bola dilontarkan, sama juga kosong, kgms negatif 1. Sebab dah bagi dah momentum selepas lontaran itu, cuma tambahkan je. Lepas tu yang C, bandingkan jawapan di 5B1 dan 5B2. Jawapan dia sama sebab momentum awal sama dengan momentum akhir. D1. Berdasarkan jawapan di 5B dan 5C, nyatakan satu kesimpulan tentang jumlah momentum. Kesimpulan dia, jumlah momentum sebelum lontaran sama dengan jumlah momentum selepas lontaran. Bagus. 2. Nyatakan prinsip fizik yang terlibat dalam 5D1. Prinsip yang terlibat kat sini adalah prinsip keabadian momentum. D3. Nyatakan satu syarat yang membolehkan prinsip fizik yang dinyatakan di 5D2 dihasilkan. Syarat yang kena ada kat sini, tiada daya luar yang bertindak balas. Soalan E. Selepas lontaran, didapati halaju dan arah bagi pelajar dan bola berbeza. Apakah jenis pelanggaran itu? Kalau halaju dan arah yang berbeza ni, pelanggaran dia adalah pelanggaran tak kenyal. Dah cikgu. Okay, dah. Okay, itu soalan E ni tadi yang sama juga kan. Dia tanya lontaran didapati halaju dan arah berbeza. So, bila ada nampak perkataan halaju berbeza, halaju berbeza, wajiblah kita tahu tu adalah pelanggaran tak kenyal. Kalau halaju dia sama sebelum selepas berlanggar, yang tu adalah pelanggaran kenyal. Kalau tenaga kinetik dia conserve ataupun dia abadi, tenaga kinetik dia sama sebelum selepas berlanggar, tu kenyal. Kalau tak sama, tu adalah tak kenyal. Lepas tu kalau letupan, letupan asal tenaga kinetik dia kosong, lepas tu tiba-tiba meletup kan, ada tenaga kinetik. So asal daripada kosong, lepas tu tiba-tiba ada tenaga kinetik, yang tu adalah situasi letupan. Alright. Seterusnya. So tadi Izzah dah ready. Terima kasih Anis. Soalan nombor 4. Rajah 4.1 menunjukkan dua penunggang melayu basikal dan tiba pada jarak yang ditunjukkan dalam masa 3 saat.
Rajah 4.2 menunjukkan hanya seorang penunggang sedang mengayuh basikal dan tiba pada jarak yang sama dalam masa 7 saat. Okey, so dekat gambar rajah ni kita boleh kena pasti dah. Kita boleh tengok mana yang sampai awal, mana yang sampai lambat. Okey. Rajah 4.1 kan 3 saat. Kalau Rajah 4.2 7 saat. Kita macam 3 saat ni awal lagi lah kan pada 7 kan. Okey. So kat sini dia guna konsep dia F sama dengan MA. M kita tak guna sebab dia tak berubah. Dia still 2 orang. Tapi yang kita guna F. F ni daya. Daya maknanya orang yang kayuh tu. Macam kita nak tengok kekuatan orang yang kayuh tu. Okey. Kat sini okey, tambahlah. Daya, namakan daya yang bertindak di antara tayar basikal dengan jalan raya. Kat sini kita dah nampak dah kan. So jawapannya daya geseran. Sebab apa? Sebab daya geseran ni kita tahu. Daya geseran ni adalah daya yang terhasil apabila dua permukaan bersentuhan antara satu sama lain. Okey, yang B pula. Bandingkan daya yang dikenakan oleh penunggang basikal yang menyebabkan basikal bergerak ke depan. Okey. Kalau kita nak bandingkan 4.1 dengan 4.2 ni, daya mana yang lebih besar? Siapa tahu? Pastilah 4.1 kan? 4.1 lebih besar sebab dia 2 orang kayuh. Kalau 4.2 ni, dia kecil sebab seorang je kayuh. So bila konsep kat sini apa kena faham, kalau daya lebih besar, so pecutan dia akan lebih besar masa dia akan lebih cepat. Macam tu. Faham tak? Faham ke? Faham. So kat sini dia suruh bandingkan daya. Okay, so dia nak daya lah. So kita jawapan dia, daya yang dikenakan oleh penunggang basikal Rajah 4.1 lebih besar daripada Rajah 4.2. Okay, itu dia jawapan dia. Okay, yang kedua, bandingkan masa yang diambil untuk bergerak pada jarak yang sama. Okay, masa kita dah tengok, dah soalan tadi dah ada dah 3 saat dengan 7 saat kan. So kita boleh nampak mana yang sampai awal. So jawapan dia, masa yang diambil untuk gerak pada jarak yang sama, Rajah 4.1 lebih cepat berbanding Rajah 4.2. Lepas tu masa kat sini yang boleh bercepat panjang kan cikgu kan? Ya, boleh. Kalau cepat maksudnya masa singkat lah. Kalau lambat masa dia panjang. Okay. Yang ketiga pula. Okay, berdasarkan jawapan anda di 4B, bandingkan pecutan basikal tu. Kalau kita tengok 4B tadi kan, 4B2, dia cakap pasal masa. So, pecutan ni tadi kita, tadi pegang pada konsep tadi lah, semakin, daya besar, so pecutan dia akan besar. Lebih besar lah. So, dalam gambar Rajah tadi kita tengok 4.1 daya dia lebih besar kan. So kita bandingkan lah antara dua tu. Pecutan basikal Rajah 4.1 lebih besar berbanding Rajah 4.2. Macam tu lah. Lepas tu IB pula, hubungan daya yang dikenakan oleh penunggang basikal dengan pecutan basikal. Kat sini dia nak kait antara daya dengan pecutan. Okay, so kita tengok tadi dalam Rajah tadi, Rajah 4.1 daya dia lebih besar, so pecutan dia lebih besar. So semakin cepat lah kan nak sampai ke destinasi tu. So jawapan dia pecutan berkadar langsung dengan daya yang dikenakan. Berkadar langsung dekat sini maksud dia macam bila pecutan tu bertambah, so automatik daya pun akan bertambah. Betul tak cikgu? Betul. Ya, macam tu lah. Kalau hampa nak buat, semakin kalau nak buat lain pun tak apa. Contohnya semakin bertambah daya, semakin bertambah pecutan pun boleh. Faham tak? Okay.
Okey, C1. Apakah yang terjadi pada pesutan basikal dalam rajah 4.1 apabila kedua-dua penunggang basikal tu membongkok ke hadapan? Kat sini kalau kita fikir logik, kalau membongkok ke hadapan lagi laju lah kan kira tu. So basikal tu akan memecut. So kat sini boleh je nak buat basikal tu akan memecut dengan lebih laju pun boleh, tapi kalau better elakkan basikal akan memecut pun boleh. Kalau dengan laju tu sebab memecut kan dah laju kan, so better buat basikal akan memecut pun boleh, tapi jawapan dia sebab dia tanya pecutan, so kita kena bagi dia jawapan pecutan. So pecutan semakin bertambah. Faham tak? Jelas tak kat situ? Jelas. Jelas. Okey. Okey, yang akhir sekali, sebab apa pecutan tu bertambah? Jika kena bagi satu sebab. Sebab apa? Okey, sebab kurang rintangan angin udara, sebab tu lah pecutan dia bertambah. Macam tu lah. Okey, dah habis. Ada nak tanya tak? Faham kau? Faham. Faham kau semua? Faham. Okey, sejak. Faham saja. Okey. So, kita pergi soalan 8 balik lah. 8. Raihan. Nampak tak cikgu? Nampak? Soalan 8A, dia tanya apakah yang dimaksudkan dengan daya impuls. Daya impuls ialah kadar perubahan momentum. Itu soalan B, dia tanya berdasarkan rajah 8.1 dan rajah 8.2, mengapa kereta B mengalami kurang kerosakan dari kereta A? Ini kerana kadar daya impuls yang bertindak ke atas kereta B lebih ni apa nak letak cikgu, lebih kecil. Tak apa, tambah. Lebih kecil. Lebih kecil berbanding kereta A kerana timbunan pasir meningkatkan masa hentaman ni. Tu soalan C, dia suruh buat jalan kira sebuah kereta berjisim 500 kg bergerak dengan hal laju 60 km per jam. Kereta tersebut telah melanggar sebatang pokok. Sebelum melanggar pokok hal laju, kereta tersebut ialah 90 km per jam dan masa hentaman ialah 3 saat. Jadi hitung daya impuls yang dialami oleh kereta tersebut. Kita nak kira point A. Ni F, kita guna formula F mv tolak mu berikat dengan T. Perubahan momentum berikat dengan masa 5. Ni kita isikan je. Mesti kita dapat jawapan yang ni. Faham tak? Lepas tu Macam mana boleh dapat 25 dengan 16 tu? Cikgu tak bertanya, cikgu tanya lah. Mana kita dapat V dan U tu? Kalau ikut soalan, V dia dah bagi 90 km per jam kan? Dengan 60 kan? Betul tak? 60 dengan 90 kan? Betul tak? Hal laju 60 km dengan 90. Tapi macam apa bila buat jalan kira jadi 25 dengan 16? Sebab apa boleh jadi macam tu? Siapa nak tolong jawab? Siapa nak tolong jawab? Macam mana boleh jadi 25 dengan 16? Raihana nak try? Sebab nama nak dekat sama. Tak ada kaitan. Sebab apa boleh? Sebab apa? Amisha nak try jawab? Macam mana cikgu? Dia macam ni, awak tengok soalan tu dia kata hal laju dia 60 km per saat. Lepas tu
Bila kita isi masuk dalam formula, kenapa kita isi 25 tolak 16? Kenapa kita tak isi 90 tolak 60? Sebab apa? Kita tak isi 90 tolak 60. Sebab apa kita isi 25 tolak 16.67? Sebab dia nak dalam unit MS ke. Ya, bagus. Sebab kita tukar kepada MS lah, unit SI lah. Kita tak boleh kekalkan unit kilometer per jam tu. Kita kena tukar kepada meter per saat. Okey, teruskan Raihan. Okey. Soalan D. Soalan pasal topik keledar. D1, dia tanya bahan yang digunakan untuk kulit luar ni. Kita gunakan kaca gentian. So, sebab dia dapat menyerap daya impuls. So, D2, kawasan kepala yang dilindungi. Yang ni tak apa cikgu. Kau macam mana? Ni tepi keledar. 3/4 terbuka tepi keledar 3/4 terbuka sebab dia menyediakan lebih banyak perlindungan kepada kepala pemakai tu. Kalau tutup semua, katalah awak ambil tutup semua, ya orang tu tak nampak pula depan kan. Kita kena ambil 3/4. Kalau tutup semua. Kalau tutup setengah tu kita tahu ada setengah kan. 3/4 dia tutup ni. Tapi kalau tutup semua, ya sekali dengan muka-muka tutup, tak nampak pula. Lepas tu berat dia, kita ambil berat yang sederhana. Sebab dia tak terlalu berat, lebih selesa untuk pemakai terpakai. Okey. Kalau ringan lagi tak angkat pula kan. Okey. Raya tidur lah. Okey. Ini kita ambil yang jenis M, jenis yang ni. Ni ada penutup sini sekali. Okey. Okey, terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, kita pergi dekat Hawa, Siti Hawa. Binti Ahmad Syukri. Dipersilakan. Soalan nombor. Nampak cikgu. Soalan 7. Rajah 7.1 menunjukkan graf laju masa lawan masa bagi Amir semasa latihan dalam larian 100 meter. Dia melakukan 3 larian cubaan K, L dan M. Dekat sini ada graf laju lawan masa K, L dan M punya percubaan. Soalan A, apakah maksud hal laju? Kita boleh buat ada dua pilihan jawapan kat sini. Pertama, kadar perubahan sesaran, atau kita boleh buat sesaran per masa. Soalan B yang pertama, dalam percubaan manakah Amir paling memecut? Kita tengok dekat graf yang mana dia paling pecut, yang mana yang paling dia ambil masa paling sikit. Maksud dia ambil paling masa yang paling sikit lah kan nak lari tu. Yang jawapan dia K. Sebab yang K. B kedua, beri satu sebab untuk jawapan dalam 7B1. Kerana kecerunan paling tinggi. Kita cuma tengok dekat dalam graf je. Graf pula. Betul graf. Kita tengok kat graf ni, kita tak boleh ambil, kita boleh ambil macam masa singkat ke. Kita kena tengok dalam graf je. Kerana kecerunan paling tinggi. Yang ketiga, Guru latih Amir telah mencadangkan supaya Amir memakai pakaian licin dan ketat agar dapat menambah hal lajunya.
Beri sebab untuk cadangan ini. Sebab apa? Dia tanya sebab apa jurulatih kalau jurulatih Amir ni dia suruh pakai pakaian yang licin dan ketat. Sebab untuk mengurangkan rintangan udara. Yang C pula, Amir dipilih untuk menyertai acara lompat bergalah. Rajah 7.2 menunjukkan Amir sedang membuat lompatan. Beri satu cadangan kepada Amir untuk membolehkannya memperbaiki prestasi dan keselamatannya melalui aspek-aspek berikut. Aspek yang pertama, pergerakan Amir. Kalau Amir ni dia nak memperbaiki prestasi dia lagi kan, dia kena pergerakan Amir, dia kena lari dengan laju. Sebab apa dia kena lari dengan laju? Supaya momentum dapat ditingkatkan atau jawapan link tenaga kinetik dapat ditingkatkan. Yang kedua, galah yang digunakan. Aspek galah yang digunakan, galah tu mesti ringan. Sebab apa dia ringan? Sebab apa galah tu kena ringan? Sebab mudah dibawa. Yang jawapan lain pula, kita boleh buat galah yang digunakan berketumpatan rendah. Sebab apa kalau kita buat galah yang digunakan ketumpatan rendah, sebab galah tu ringan. Jawapan lain pula, galah tu yang digunakan kuat. Sebab apa sebab kalau kita tulis galah tu kuat sebab tidak mudah pecah atau patah. 3 Roman pula, keselamatan. Aspek keselamatan, tilam tu mesti tebal, lebih tebal. Sebab apa tilam tu lebih tebal? Sebab masa hentaman kita atau masa pelanggaran lebih panjang. Atau sebab lain kita boleh buat mengurangkan tekanan. Ada nak tanya tak? Ya, sama-sama nak tanya? Kalau kita buat lah kan faktor keselamatan tu kan. Ya. So kita buat kasut spike, boleh tak? Boleh. Boleh? Boleh ha. Okay, Boleh, sebab dia kita nak buat apa? Sebab Kasut spike ada kaitan tak dengan soalan? Baca balik soalan. Soalan tu dia nak apa? keselamatan. Kalau dia lari laju, dia macam tak jatuh, tak licin. Boleh? Okay. Boleh? Okay. Alright. So ada soalan lagi? Siapa-siapa nak tanya soalan? Izzah ada nak tanya soalan? Tak ada? Okay, kalau tak ada, last kali presenter kita yang terakhir. Yes. Raihana. Ya, cikgu. Okay, nampak dah Rai. Rajah 6.1 menunjukkan sebuah kereta melanggar dinding. Laju awal kereta adalah 100 km per jam dan berhenti pada masa 1 saat. Jisim kereta adalah 500 kg. Apakah yang dimasukkan daya impuls? Jawapan pendek dia kadar perubahan momentum. Kebanyakannya kadar perubahan momentum dalam pelanggaran atau hentaman dalam masa yang singkat. Soalan B, nyatakan unit laju dalam meter per saat. Itu tukar 1 km per jam tu kepada meter per saat jadi 27.7778 meter per saat. Soalan B2, hitung momentum laju melanggar dinding. Dia punya formula P sama dengan MV. So 5 ratih darab 27. Ambil yang 27 tu, jangan ambil 100 tu. 5 ratih darab 27.7778 dapat
13,888.9 kilogram meter per saat. Lepas tu B3, hitung daya impuls bertindak ke atas kereta. Dia punya formula F sama dengan mv tolak mu per t. So m dia 500, kosong, lepas tu kosong, darab dengan kosong tolak 27.7778 per dengan 1. Tu jawapan dia sama juga macam atas, cuma dia punya unit je lain. Unit dia N. Lepas tu soalan C, rajah 6.2 menunjukkan keadaan kereta apabila melanggar dinding. Komponen X adalah sangat penting untuk melindungi pemandu daripada impak yang tinggi. Berdasarkan aspek berikut, terangkan bagaimana komponen X melindungi pemandu daripada impak yang tinggi. C1, masa pelanggaran. Komponen X dapat mengurangkan masa semasa pelanggaran. Sebab komponen X tu beg udara dekat kereta kan. C2, daya impuls yang terhasil semasa pelanggaran berlaku. Komponen X dapat mengurangkan magnitud daya impuls yang terhasil semasa pelanggaran. Faham tak? Ada soalan nak tanya? Tak ada kot. Okay. So, habis dah kan Rai? Habis dah. Okay. So, kalau dah habis, itulah persembahan presentation yang terakhir untuk group awak, kumpulan 2. Baguslah, Alhamdulillah. Semua dapat present dengan baik. So, sekian saja. Terima kasih semua. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama.